Hello, Assalamualaikum. Saya Mujtahidin Maula Muhammad Yunus. Hari ini saya akan menerangkan chapter 7 iaitu 7.3 The Web. Okey, apa itu The Web? The Web adalah maklumat berasaskan web menunjukkan banyak kelebihan teknologi multimedia. Dengan menggunakan sambungan jalur lebar pantas hari ini adalah kemungkinan untuk mengalihkan kandungan canggih ke komputer di mana sahaja di dunia. Ini adalah kelebihan bagi banyak orang kerana maklumat ini dapat diterima dan dibaca di mana sahaja dan bila pun ia sesuai untuk kita semua. Dan ia boleh menjadi faktor penting bagi seseorang eksekutif yang sedang sibuk. Sebilangan besar kandungan multimedia interaktif kini dihantar melalui internet. Okey, sistem maklumat web atau sistem maklumat berasaskan web adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi web internet untuk menyampaikan maklumat dan perkhidmatan kepada pengguna atau sistem atau aplikasi maklumat lain. Ini adalah sistem perisian yang tujuan utamanya adalah untuk menerbitkan dan memelihara data dengan menggunakan prinsip berdasarkan hypertext. Sistem maklumat web biasanya terdiri daripada satu atau lebih aplikasi web. Komponen berorientasikan fungsi tertentu bersama dengan komponen maklumat dan komponen muka web lain. Penyelamat imbas web biasanya digunakan sebagai front-end sedangkan pangkalan data sebagai back-end. Okey, ini adalah penggunaan web. Google, majoriti web menggunakan Google. Yang kedua adalah Microsoft, ketiga adalah Yahoo dan yang keempat adalah ada, yang kelima adalah Us. Okey, bagaimana cara kerja Google? Okey, yang pertama pengguna memasukkan carian Google. Masa mula kita masuk tu, apa yang kita nak cari? Okey, kita cari itu dipanggil carian Google. Okey, yang kedua adalah pelayan web Google menerima permintaan. Google menggunakan berjuta-juta PC untuk dihubungkan bersama dan dihubungkan ke internet untuk menangani kemasukan meminta dan menghasilkan hasilnya. Okey, yang ketiga adalah permintaan dihantar ke pelayan indeks Google yang menerangkan halaman mana yang mengandungi kata kunci yang sesuai dengan pertanyaan dan tempat halaman tersebut disimpan di pelayan dokumen. Dengan menggunakan perisian yang keempat, dengan menggunakan perisian PageRank, sistem mengukur kepentingan atau populariti setiap halaman dengan menyelesaikan persamaan dengan lebih 500 juta pemboleh ubah dan 2 miliar istilah. Ini mungkin halaman terbaik untuk pertanyaan. Okey, yang kelima adalah ringkasan teks kecil disediakan untuk setiap laman web. Yang keenam adalah hasil dihantar kepada pengguna 10 hingga 1 halaman. Okey. Mesin carian Google terus merangkap web, mengindeks kandungan setiap halaman, mengira populariti dan menyimpannya halaman sehingga dapat bertindak balas dengan cepat terhadap permintaan pengguna untuk melihat halaman. Keseluruhan proses memakan masa sekitar setengah saat. Okey, ini bagaimana cara kerja Google. Okey, sekarang kita pergi kepada laman web 2.0. Apa itu 2.0? Laman web 2.0 membolehkan pengguna berinteraksi dan berkolaborasi antara satu sama lain melalui dialog media sosial sebagai pencipta kandungan yang dihasilkan pengguna dalam komuniti maya. Ini berbeza dengan generasi pertama laman web era 1.0 di mana orang hanya terhad melihat kandungan secara pasif. Contoh ciri web 2.0 merangkumi laman rangkaian sosial atau laman media sosial, contohnya seperti Facebook, blog, wiki, laman web pengkongsian video, contohnya YouTube, laman pengkongsian gambar, contohnya Flickr, ataupun Instagram. Perkhidmatan dihoskan aplikasi web, platform pengguna kolaborasi dan aplikasi Mashop. Okey, akhirnya nak pendekkan cerita, web 2.0 ni merangkumi apa ni merangkumi
media sosial seperti Facebook, Instagram, laman web sekarang kita guna lah 2.0. Okey, sekarang kita pergi kepada web 3.0. 5 main feature web 3.0. Yang pertama adalah web semantik. Web semantik iaitu evolusi web seterusnya melibatkan web semantik. Web semantik meningkatkan teknologi web untuk menghasilkan, berkongsi dan menghubungkan kandungan melalui carian dan analisis berdasarkan kemampuan memahami makna kata, bukan pada kunci atau angka. Yang kedua adalah kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, iaitu menggabungkan kemampuan ini dengan memproses bahasa semula jadi. Di web 3.0, komputer dapat memahami maklumat seperti manusia untuk memberikan hasil yang lebih cepat dan lebih relevan. Mereka menjadi lebih pintar untuk memenuhi keperluan penggunaan. Okey, yang ketiga adalah 3D grafik. Reka bentuk 3 dimensi digunakan secara meluas di laman web dan perkhidmatan di web 3.0. Panduan muzium, permainan komputer, e-dagang, kontes, geospatial dan lain-lain adalah semua contoh yang digunakan grafik 3D. Okey, yang keempat adalah connectivity ataupun kesambungan. Dengan web 3.0, maklumat lebih tersambung berkat metadata semantik. Hasilnya, pengalaman pengguna berkembang ke tahap penyambungan lain yang memanfaatkan semua maklumat yang ada. Okey, yang kelima adalah ubiquity, iaitu kandungan dapat diakses oleh beberapa aplikasi. Setiap perangkap disambungkan ke web perkhidmatan yang dapat digunakan di mana sahaja. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.